Ya, Yang Amat. Tuan Ketua, saya mengambil kesempatan yang awal ini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan di peringkat jawatankuasa bagi Jabatan Perdana Menteri. Ipoh Timur telah bertanya kepada jabatan sama ada AG ada kuasa untuk indemnify kesalahan jenayah mana-mana orang politik. Jawapannya tidak ada. Kedua, sama ada AG telah menyalahguna kuasa kerana walaupun telah mengesahkan dalam laporan tentang ringgit Malaysia 40 juta harta Tan Sri Rahim Tan Bicik, tapi tiada sebarang tindakan diambil. Yang berhormat, saya rasa ini jawapan saya terpaksa menjawab dengan secara bertulis lah. Isu ini dibangkit oleh Yang Amat tadi, kerana untuk menjawab secara spontan juga termasuk pegawai ada di sini, kita tidak mempunyai jawapan dan maklumat pada ketika ini, dan saya akan memberi jawapan bertulis. Ya, boleh. Terima kasih Tuan Ketua, bahawa Yang Menteri ambil keseriusan dalam perkara ini. Bolehkah saya tanya berapa lama perlu untuk satu jawapan bertulis? Dan mengenai perkara yang pertama, bahawa peguam negara tidak ada kuasa untuk indemnify keadaan semacam ini, di mana Rahim Tan Bicik tidak dituduh di mahkamah atas satu persetujuan untuk melepaskan semua jawatan dan tidak ambil kedudukan dalam apa-apa badan-badan berkanun dan parti-parti politik. Kenapa beliau sekarang boleh dibenarkan untuk teruskan menjadi pengerusi Risda, dan kenapa masa itu ada peristiwa ini yang berlaku? Sebab tu saya minta notis, sebab saya pun baru tahu cerita ni, dan Muhammad pun tahulah kalau saya janji jawapan bertulis saya akan bagi, ya. Jadi to be fair, okey, kita tunggu. Bila-bila masa tak ada masalah, kita mesti bagi punya. Kemudian Yang Muhammad Puchong, tak ada lah. Ada lagi? Ya, dalam ucapan saya pagi saya pun tersebut mengenai apa kuasa yang sebenarnya yang Puchong pun ada bangkit, bahawa sebelum ada kesalahan di kesani mengenai Datuk T, Yang Berhormat Menteri nampaknya sudah kata bahawa mereka boleh dapat perlindungan di bawah sama ada Witness Protection Act atau Whistleblower Act. Sama wahal dalam dua-dua act ialah untuk memberi perlindungan kepada mereka yang mau bongkar menderitakan kesalahan, dan bukan untuk memberi perlindungan kepada penjenayah semacam ini. The mother of moral scandal di Malaysia. Nampak panik ni apa pasal? Sabarlah. Saya dengar, sebab saya nak jawab Puchong, sebab dia ada menyebut tentang kes yang saya sebut itu kemungkinan, ya. Kemungkinan ni bukan makna kita akan beri kemungkinan. Cuma saya nak buat penjelasan di sini, iaitu yang saya kata kemungkinan di bawah whistleblower, kemungkinan tidak ada. Sebab apabila seseorang itu telah pun menzahirkan kepada awam bahawa dialah yang telah memberikan maklumat itu, maka akta whistleblower act tidak boleh dipakai. Jadi kemungkinan yang saya sebut tadi sudah tidak boleh, bukan lagi kemungkinan, memang tak boleh pakai. Soal kedua, sama ada dia boleh
diberikan perlindungan di bawah Witness Protection Act, itu belum tentu lagi, sebab kita pun tak tahu sama ada apa-apa pertuduhan akan dibuat ataupun tidak, ya, itu kita belum tahu. Jadi sebab itu yang penting ialah perkataan tersebut kemungkinan, ya, kemungkinan. Jadi saya jawab di sinilah, iaitu di bawah akta perlindungan whistleblower memang tidak boleh diberikan perlindungan kepada mereka. Tetapi di bawah perlindungan saksi itu, kalau sekiranya apa-apa pertuduhan yang dibuat terhadap pelakon video lucah. Ya, bolehkah Yang Berhormat Menteri menjelaskan kenapa Yang Berhormat Menteri begitu protektif Datuk T ini? Sebelum itu kata bahawa apa mereka yang buat tidak salah, lepas itu boleh kata dapat perlindungan. Nampaknya Yang Berhormat sangat protektif Datuk T. Sekarang kita kena dengar bukan seorang tapi 3 orang, Rahim Tambicik, SK dan Syuib Lazim. Wahal dalam perkara ini satu peristiwa yang begitu menjijik, yang patutlah dikutuk, dan ada dikutuk di semua kaum agama yang ada dikutuk. Kata ini moral scandal, yang mother moral scandal. Kenapa Yang Berhormat begitu protektif? Dan bolehkah memberi penjelasan? Bolehkan juga kenapa Yang Berhormat terlalu protektif tentang pelakon dalam video lucah itu, ya? Kalau perkara itu dikatakan dilakukan oleh seorang pemimpin Barisan Nasional, hari ini dah minta dah Royal Commission untuk menyiasat, tapi nampak slow sikit, tak mau Royal Commission. Jadi biar saya sebut dulu, saya tidak protektif. Saya cuma menjawab pada soalan yang diajukan kepada saya. Jadi apabila soalan itu diajukan, apakah oleh seorang pemberita, apakah mungkin dia boleh diberikan perlindungan, saya kata kemungkinan. Jadi jangan panik, ya, jangan panik, steady. Sebab dalam hal perkara ini, saya rasa paling terbaik sekali kita serahkan kepada polis untuk menyiasat, dan kita tunggu keputusan siasatan, barulah kita nak tahu apakah tindakan yang selanjutnya. Sebab kalau apa juga kita bercakap, siasatan telah pun sedang berjalan. Jadi apa yang kita bercakap ni mere speculation saja. Jadi saya boleh bercakap di sini, speculate. Yang Berhormat pun speculate. Puchong pun speculate sampai malam tak habis. Jadi kepada saya ingat dalam isu kes video lucah ini, kerajaan telah pun memutuskan supaya penyiasatan dibuat oleh pihak polis. Jadi adalah baik kalau kita kurangkan cakap, kita tunggu hasil siasatan daripada pihak polis. Puchong. Ya, Ustaz. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Menteri. Saya nak tanya, sebelum memberi jawapan kepada wartawan tersebut, adakah Menteri mendapat tahu berkenaan dengan status siasatan dalam kes ini? Kerana terlihat bahawa seolah-olah terdapat interference daripada the executive dalam siasatan kes ini. Ini jadi satu perkara yang sungguh sangat-sangat penting. Dan nombor dua, berkenaan dengan apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri kata kemungkinan. Saya nak tanya, bagaimana boleh the Whistleblowers Protection Act kemungkinan terpakai dalam kes ini? Yang Berhormat Menteri yang beri jawapan itu. So saya nak tahu bagaimana boleh ianya terpakai dalam kes ini. Pertama, tak ada interference. Tak ada interference eksekutif dalam hal ini. Kita punya kepentingan ialah kerana pihak pembangkang menyatakan bahawa ini merupakan angkara daripada kerajaan mengadakan video ini. Jadi kita pun mahu supaya penyiasatan dijalankan. Sebab bukan isunya kepada kita yang penting, bukan isunya video lucah itu siapa yang jadi pelakon utama, tetapi tuduhan yang dibuat kepada kita yang mengatakan iaitu bahawa kerajaan Barisan Nasional terlibat. Jadi kita juga mahu membersihkan nama kita. Sebab itu pada saya
penyiasatan oleh pihak polis itu adalah penting untuk kita dapat mengetahui perkara sebenarnya. Itu Minta pertama. penjelasan Yang Berhormat Menteri. Kedua, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, saya akan bagi, tak masalah. Yang keduanya, Yang Berhormat faham tak kemungkinan? Ya, kemungkinan ni mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Saya melihat oleh kerana disebut Whistleblowers Act. Jadi pertama sekali saya lihat ialah tentang informant, pemberi maklumat. Jadi whistleblower ini merupakan satu akta yang memberi perlindungan kepada pemberi maklumat. Jadi kepada saya, apa yang dilakukan oleh 3 orang ni, kalau kemungkinannya ada kesalahan dilakukan oleh pelakon, maka mereka merupakan pemberi maklumat. Berdasar kepada itu yang saya kata kemungkinan. Tapi hari ini memang tak boleh dah. Sah memang mereka tidak boleh diberi perlindungan kerana mereka telah pun menzahirkan identiti mereka. Ya, tapi anda berkenaan dengan perkara itu. Bagaimana sekarang Menteri boleh kata bahawa kemungkinan akta ini tidak terpakai? Memang tak boleh pakai. Bagaimana sebab bagaimana Menteri tahu? Ya, Menteri kata Menteri tak terlibat dalam siasatan. Macam mana Menteri boleh tahu semua perkara ini? Datang ke Dewan nak bagi tahu perkara akta, ini? Akta itu jelas. Bukan akta, dari segi siasatan. Kalau kamu tak tahu fakta, hold on. Kalau tak tahu fakta, kalau kita tak terlibat dalam siasatan, kalau kita not interested dan tak interfere, bagaimana Menteri boleh datang ke Dewan sekarang dan beritahu bahawa memang ianya tidak akan terpakai? Ya, okey, duduklah. Masih. Sekarang pertama perkataan kita nak guna ya penyiasatan. Ya, memang di dalam sekarang ini polis menyiasat. Jadi sudah pun berlaku penyiasatan. Jadi kalau sekiranya apabila berlaku penyiasatan itu membawa kepada katalah tindakan, sebab saya kata mungkin kalau tindakan diambil, apakah akta ini boleh digunakan? Akta ini memang tidak boleh digunakan kerana jelas dalam akta itu mengatakan akta ini tidak boleh digunakan kalau sekiranya pemberi maklumat itu telah pun memberikan maklumat berkenaan kepada pihak awam. Jadi tak boleh lah. Jadi sebab itu ini basic lah, semua orang tahu kerana Datuk T yang 3 orang tu dah jumpa dengan akhbar. Jadi kalau sekiranya ada pendakwan dibuat, dia tak boleh dapat perlindungan dah. Sebab akta jelas mengatakan sesiapa sahaja yang pergi kepada akhbar ataupun menzahirkan kepada awam tentang maklumat ini, maka akta ini tak terpakai. Itu jelas, tak payah tunggu siasatan dah habis tak payah. Itu is very clear. Tapi ini perkara yang telah pun diketahui daripada awal, bukan? Awal ini yalah, perkara yang telah pun diketahui daripada awal. Ya. So kesilapan lah pada memang. pihak. Sebab tu saya kata saya nak betul balik. Ya, ini kesilapan. Tak mungkin boleh pakai lah. Tidak boleh pakai? Tak boleh. So jawapan awal kamu pun tak boleh dipakai lah. Tak boleh pakai memang. Apa yang salah? Ya. Tak masalah, okey. Ya, tetapi menteri tunggu untuk datang ke sini ditanya untuk memberi penjelasan itu. Tidak boleh beri penjelasan terus kepada surat khabar. Apa salah kalau saya buat penjelasan dalam Dewan? Tak ada salah. Yang saya katakan tempat yang terbaik. Saya memilih tempat ini untuk memberi penjelasan. Ya. Inilah terbaik sekali. Lebih kelihatan seolah-olah memang menteri tahu apa status siasatan kes ini. Tak tahu. Yeah? Saya tak tahu. It looks like you're interfering in the investigation. You are probably behind it. Kemungkinan, ya. Kemudian apabila saya mendapat maklumat tak boleh pakai. Saya fikir ada lebih baik daripada saya panggil PC buat penjelasan, kerana saya tahu kepala otak dalam pemikiran ahli parlimen perbankan, saya tahu dia akan tanya. Lebih baik saya jawab kat sini. Apa salahnya? Okey. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Tuan Speaker. Perkara yang saya bangkitkan adalah seperti mana Yang Berhormat Menteri mengatakan tadi. Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa sehingga IP itu sampai ke Jabatan Peguam Negara, kita kena tanya atau halakan soalan ini kepada the Home Ministry. Itu saya setuju, itu prosedur dia, ya. Tapi yang saya dapat jawapan tu, from the answer that I had, Tuan Speaker, apa yang nyata dan jelas adalah bahawa setakat sekarang, from 2005-2010, 5 tahun, ya, sebanyak 59 laporan polis, ya, yang mana
Saya setuju 23 kes masih dalam siasatan. Fine, still with the police. Tapi daripada itu 29 kes dalam tindakan TPR. Itu yang saya nak tahu. TPR, Timbalan Pendakwa Raya. That's the DPP's office. So seperti mana yang dikatakan tadi, maknanya IP dah hantar. So IP dah hantar, tapi memang tidak ada sebarang tindakan. Tapi perkara pokok yang dibangkitkan adalah sini. Kalau daripada 2005 sehingga sekarang 59 report, tapi sehingga sekarang 6 years later, Yang Mohd Menteri, tiada sebarang pendakwaan dibawa terhadap mana-mana anggota tersebut. Dan 29 daripada fail ini masih dalam pegangan DPP. That's what I want to know. Kenapa? Okey, saya akan bagi jawapan bertulis, ya. Kemudian berkenaan dengan mengapa tiada sebarang tindakan diambil terhadap Yang Arif, Ketua Hakim Negara, yang telah membuat kenyataan beliau terlibat dengan rasuah semasa beliau menjadi peguam dulu. Jadi SPRM telah membuat pengesahan awal berkaitan isu ini. Hasil tindakan SPRM mendapati tiada keterangan mencukupi, iaitu tidak dapat mengenal pasti siapa yang dikatakan telah menerima wang tersebut dan tarikh yang dikaitkan kejadian itu berlaku tidak diketahui. Jadi oleh demikian isu ini telah tidak dipanjangkan. Jadi kalau kita nak siasat dia daripada segi apa yang dia kata yang dia pernah terlibat rasuah, bila kita menyiasat tidak ada hasilnya, tiada keterangan yang mencukupi. Tak ada siapa tampil ke hadapan menceritakan bahawa dialah orang yang dimaksudkan apa. Jadi ini setakat inilah, sebab itu pun tidak dipanjangkan. Terima kasih Yang Mohd Menteri. Yang Mohd Menteri, dalam kes ini terdapat pengakuan daripada Ketua Hakim Negara sendiri. Ya, soalan yang saya nak tanyakan dua. Pertama, berkenaan dengan siasatan yang dilakukan. Saya difahamkan bahawa satu percakapan tidak diambil daripada pengadu dalam kes ini, ya, iaitu Yang Muhammad daripada penggugur. So there's no statement taken. Keduanya, terdapat pengakuan daripada beliau sendiri. So bagaimana kita dapat menyatakan bahawa tidak ada kes, walhal di mana beliau sendiri yang mengaku dan kita dapat membawa keperhatian di Parlimen dan juga untuk pihak penyiasat rakaman pengakuan beliau. Dan adakah Ketua Hakim Negara menafikan bahawa beliau telah pun menyatakan sedemikian? Kalau dinafikan, memang terdapat saksi-saksi kerana kenyataan ini dibuat di satu sidang apa? Tak boleh dapat satu penjelasan. Saya punya jawapan daripada SPRM ini begini. Tapi saya pun tidak tahu, kadang-kadang di dalam kita berucap, kita tak tahu sama ada dia dengan izin lah, he's an excitable person untuk nak menunjukkan bahawa kes sesuatu perkara itu berlaku teruk, maka dia nak menunjukkan kesungguhan dia sendiri tercakap begitu, saya tidak tahu. Tapi kalau Yang Mohd kata bahawa tidak ada statement dibuat oleh beliau, saya akan siasat benda ni, saya akan tanya, ya. I think my officer tadi mencatat, ya. Kita akan cek tengok sama ada. Tapi saya pun nak menegur juga Yang Mohd, ya. Sebab ni di bawah peraturan kita pun ada. Jangan jauh sangat kita pergi ke situ, kita dah membahaskan sifat hakim dan kelakuan hakim. Terima kasih atas teguran Tuan Musi.